Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini dalam cuti umum sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia pada hari ini insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Seperti biasa, teruskan share, teruskan menonton, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan akan berpanjangan pahala-pahala kuliah kita pada malam ni insya-Allah. Baik, terima kasih pada semua yang bersama. Kak Mariah Chan daripada Singapura, terima kasih sharing. Acik-acik Umi Kalsum, Muhammad Zuhair, Muhammad, Kak Sabariah Abu Samad, Noma Aman, Kak Syam daripada Puchong Perdana, Aisyah Fida, terima kasih. Raja Fauziah, Raja Idris, terima kasih banyak. Nani, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Kan. Terima kasih Raja Fauziah, tolong share pada malam ni juga, Alhamdulillah. Baik, teruskan komen, mudah-mudahan ada kebaikan, manfaat bersama insya-Allah. Baik, malam ni sahabat sekalian, saya nak bacakan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya boleh kita relatekan jugalah dengan apa yang dipanggil Maulidur Rasul, bersempena dengan kelahiran baginda yang mulia pada tarikh hari inilah. Walaupun tarikh tu kadang-kadang ada perbahasan ulama, tetapi kebanyakannya menyebut 12 Rabiul Awal pada pagi Isnin tahun gajah, macam tu. Baik, hadis ni saya rasa saya pernah baca banyak kali juga. Hadis ni yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba.
Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala Nabi fil hadis. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap orang di kalangan umat aku pasti akan masuk ke dalam syurga Allah, melainkan mereka yang enggan untuk memasukinya. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Rasul yang mulia, wahai Rasulullah, siapa yang tak nak masuk tu? Kan? Sahabat pun jadi pening jugalah, jadi pelik juga. Ada orang yang tak nak masuk syurga. Bila Nabi kata semua orang akan masuk syurga kecuali yang enggan, yang tak nak masuk. Lalu sahabat pun macam berasa pelik lah kan. Siapa yang tak nak masuk tu? Mereka tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapa yang tak nak masuk syurga itu? Yang enggan itu siapa? Lalu dijawab oleh Nabi SAW, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk syurga. Dan siapa yang engkar, yang degil, yang durhaka, yang melawan, yang tak dengar cakap aku, kata Nabi, dialah yang enggan masuk syurga. Enggan masuk syurga maksudnya masuk neraka lah. Na'udzubillah. Itu hadis yang kita nak share, nak bincang-bincang ringkas santai-santai pada malam ni, untuk kita jadikan satu panduan, satu semangat pada kita tak sempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang bersama malam ni, Tini Rahayu, Cik Su, Kuantan Hujan. Hari ni belah-belah KL ni macam mendung-mendung sikit lah. Kak Saliza Agus, terima kasih banyak. Kak Jamalia Rahmat, Abang Mat Seri Gombak, line clear, Alhamdulillah. Terima kasih. Teruskan bersama sehingga tamat siaran kita pada malam ni, insya-Allah. Baik. Balik pada hadis kita tadi, Nabi sebut, Nabi kata, asalnya Nabi kata semua umat aku akan masuk syurga. Kan? Kita bila dengar hadis-hadis macam ni berasa macam semangat tu. Berasa macam lega, macam lapang dada. Bila Nabi kata kullu makna semua umat aku akan masuk syurga. Semua umat aku akan masuk syurga. Kita dengar tu rasa lega sikit. Tapi bawa bertenang dulu. Bawa bertenang, hadis tu belum habis. Kecuali Nabi kata yang tak nak masuk. Kan? Kecuali yang tak nak masuk syurga. Kita dengar pun berasa macam, ya Allah, pelik tak? Ada orang yang tak nak masuk. Orang jenis apa ni tak? Dia tak nak masuk syurga. Nabi sebut benda ni benda yang betul kan. Rasulullah ni dia sifatnya as-siddiq, yang jujur, yang amanah, yang benar. Jadi Nabi kata semua orang akan masuk syurga kecuali yang tak nak masuk. Sekarang ni kita nak tengok siapa yang tak nak masuk ni kan. Siapa yang bengap sangat yang tak nak masuk syurga ni kan. Yang entahlah, ada kot manusia jenis begitu. Kalau tidak, takkan Nabi sebut kan. Lalu bila sahabat tanya, siapa yang tak nak masuk? Lalu Nabi jawab, siapa yang taat pada aku, dia akan masuk syurga. Siapa yang engkar, yang degil, yang melawan, yang tak dengar cakap aku, yang tak dengar nasihat aku, yang tak pedulikan ajaran aku, Nabi kata dia enggan masuk syurga. Bahasa tu macam lembut sikit lah kan. Nabi sebut lembut aja. Dia enggan masuk syurga.
Kalau bahasa kasarnya, dia nak masuk neraka. Dia nak masuk neraka. Itu bahasa kasar lah. Jadi berdasarkan hadis ini, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sempena dengan modul Rasul ni juga, maknanya kita kena pilih jadi hamba yang bersyukur, jadi hamba yang berterima kasih, jadi hamba Allah yang menghargai dan menilai semula betapa beruntungnya kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, sebab itu untungnya apa? Pernah dalam riwayat menyebut Nabi Adam alaihi salam, dia macam meluah lah, orang kata meluah perasaan macam tu kan. Nabi Adam kata, untungnya umat Muhammad. Aku, kata Nabi Adam, dulu duduk dalam syurga. Kan Nabi Adam Allah buat dalam syurga kan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman pada malaikat, Allah kata, aku nak buat manusia di atas muka bumi. Lalu Allah buat Nabi Adam tu dalam syurga. Adam kata, aku dulu dalam syurga. Asal-asal aku duduk dalam syurga. Cuma aku tersilap sikit, terlalai sikit. Lalu dengan sedikit, ialah macam dosa lah, dianggap macam dosa. Lalu aku dikeluarkan Allah duduk atas muka bumi. Sampailah aku mati. Tapi untungnya umat Muhammad ini, dia lahir-lahir duduk atas bumi. Duduk atas bumi pula buat dosa. Kan, buat dosa bergunung-gunung, berkilo-kilo, berkati-kati, berkampit-kampit. Nabi Adam kata, untungnya umat Muhammad duduk atas bumi, lepas tu buat dosa, lepas tu bertaubat, Allah masukkan mereka pula ke dalam syurga buat selama-lamanya. Walhal aku, kata Nabi Adam, duduk dalam syurga dah ni, tapi tersilap sikit aja, satu je kesilapan. Aku dah keluar dalam syurga, duduk atas bumi buat selamanya. Tapi umat Muhammad lahir-lahir atas bumi, duduk atas muka bumi, buat dosa atas muka bumi, kemudian sebelum mati dia sempat bertaubat, akhirnya masuk syurga selama-lamanya. Nampak tak? Nampak tak untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, ibu ayah sekalian, para sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih Kak Asia Husuk, Kak Rohana Rejab, Cik Su yang telah share, Kak Jamaliah Jaafar, Ayu Saim. Assalamualaikum Ustaz dari Arizona, USA. Mak, jauhnya. Ayu buat apa kat situ yo? Ngaji ke, kerja ke apa? Jauh, Arizona, USA. Terima kasih Ayu daripada USA. Ustazah Taibah, terima kasih. Abang Fendi, Syarul Effendi, terima kasih bang. Bersama malam ni, mudah-mudahan Allah pelihara kita lah daripada wabak-wabak COVID ni, insya-Allah. Mak ayah kita juga, ibu kita, insya-Allah, keluarga kita. Terima kasih Abang Syarul. Acik-acik, Ustaz, kalau yang tak ada langsung solat tapi rajin selawat, masuk juga ke syurga? Masuk syurga juga ke? Macam tu lah kot. Dia macam ni. Dia penentuan masuk syurga ni bukan solat atau selawat. Benda wajib, kaedah dia, asasnya benda wajib, semua kita kena buat. No excuse kan? Tak ada pengecualian. Terutamanya solat lah. Solat ni kok mana pun kena buat sampai mati kan. Sampailah mati baru tak boleh semayang. Itu solat. Ibadah lain tu adalah sikit kelonggaran. Jadi penentuan syurga ni, dia sebenarnya asasnya kita buat benda yang fardu. Dalam masa yang sama
kita tambah ibadah yang sunat. Dan selain tu tak kira lah selawat ke, sedekah ke, baca Quran ke, hafal Quran ke, zikir ke, apa saja kita buat. Dan penentuan syurga tu sebenarnya daripada Allah, rahmat dia. Kita kan semalam ada ustaz sebut, semalam ke bila entah, bila kita masuk syurga sebenarnya itu atas rahmat Allah, belas kasihan Allah. Kan dia berbeza solat dengan dia tak solat tapi dia selawat, tak kena juga sebenarnya kan, sebab Nabi dah beritahu dah, solat itu tiang agama. Solat itu tiang bagi agama. Kalau tiang agama tak ada, habis lah kan, agama dia runtuh. Jadi dia tak ada kaedah buat macam ni, yang ni tak buat boleh masuk syurga. Dia tak ada kaedah gitu. Tak, kaedah dia ikut perintah Allah, tinggal larangan. Itu baru ada harapan, line kita punya lorong tu betul dah. Kan, track kita tu dah betul. Jadi dia takkan timbul tak semayang tapi selawat boleh tahan. Ada kat orang macam tu kan? Ada orang tak puasa pun, ataupun dia tak semayang tapi puasa Ramadan tak pernah tinggal. Kan, dia tak kena begitu. Dia kena buat kewajipan, semua orang kena buat. Dia tidak ada orang kata excuse. Wallahualam. Terima kasih juga pada ustaz. Kalau yang solat yang puasa boleh masuk syurga juga, yang solat yang puasa ke yang tak solat ke, macam mana ni? Yang solat yang puasa, kalau yang solat yang puasa boleh masuk syurga insya-Allah. Kan, sebab poin dia kita taat perintah Allah. Kan Nabi kata man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat pada aku, kata Nabi. Pada aku makna pada Nabi. Taat Nabi makna taat Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ayat Quran kan, Allah sebut siapa yang taat pada Rasul, sesungguhnya dia taat pada Allah. So poin dia taat, buat pelan-pelan, tak apa, sikit-sikit ibadah sunat buat slow-slow, tak apa. Yang penting taat tu, jangan melawan, itu je. So peluang masuk syurga tu dicerah. Macam tu nah. Baik Itasha, terima kasih banyak. Solat itu wajib, bila mati Allah akan tanya hutang dan solat. Memang banyak benda yang akan dipersoalkan. Jadi benda-benda wajib ceritanya kita jaga sebaik mungkin insya-Allah. Raja Sofia, terima kasih daripada Singapura. Salam ada Rasul juga buat semua. Arif Fazila Arifin, terima kasih banyak. Kak Zah, terima kasih. Dah mati orang solatkan kita kan Ustaz. Itulah kan, sebab itu masa hidup ni lah kita nak solat kan. Dah lah hidup tak solat, tak tahu solat pun besok mati, itu pun orang solatkan. Itu tak cantik lah kan, sebab solat tu ditiang kepada agama kita insya-Allah. Allahu Akbar. Nur Aini Bakar, terima kasih banyak. Solat tiada pengecualian. Kan, betul lah tu. Wan Muazzin Wan Omar, terima kasih banyak dapat bersama malam ni. Tohun, Kak Sabariah Abu Samad, Habibah Abdullah, Nur Aini Bakar, terima kasih banyak. So maknanya kita sambung balik. Saya selang-seli dengan baca-baca komen ya. Santai-santai kan, cuti-cuti ni. Esok hari bekerja kan, sehari Sabtu Ahad cuti balik. So sahabat sekalian, maknanya untung kita jadi umat Nabi SAW dengan kepelbagaian kelebihan yang tak ada pada umat dulu. Contoh paling mudah, umat dulu dikatakan tidak ada Lailatul Qadar. Mereka tidak ada Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab ulama bincang umur mereka panjang-panjang. Kan? Umur Firaun 500 tahun. Umur Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, umur dia 1000 lebih. Kan panjang tu. Umur kita 60 jalan, 49 jalan, 25 jalan, pendek je kan. Sebab itu ulama kata Allah hadiahkan pada umat Muhammad ni
Sebab umat Muhammad ni umur dia pendek-pendek kan. Umur dia ciput lah kita kata. Jadi Allah bagilah fadilat Lailatul Qadar. Kalau kita dapat kelebihan pada malam itu, malam Ramadan yang ganjil itu, malam-malam akhir kan, maknanya khairun min alfisyahr, lebih baik daripada beramal 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan tu menyamai lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Jadi itu ulama bincang. Jadi kita yang dapat kan. Lepas tu untungnya umat Muhammad ni pula, bila buat salah tak ada terus diazab macam umat dulu. Itu untung besar, jangan main-main. Bukan saya nak suruh buat dosa, tak. Tapi kita ni kalau buat dosa, tak ada kena petir, jangan risau. Kan, takkan kena petir punya lah. Tak ada sejarah lepas tikan nombor petir sampai pang kan, mati. Jarang berlaku lah kot no. Jadi umat dulu lawan aja terus dapat. Kan? Terus kena gempa, terus kena petir, terus macam-macam azab lah Allah Ta'ala bagi kan. Angin ributnya macam-macam. Tapi kita 60 tahun hidup, 60 tahun melawan, sehat walafiat. Nampak tu. Petir tidak, gempa tidak, ditelan di bumi pun tidak, semua tidak. Pasal special umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dah minta kan, Nabi kata, wahai Tuhan, jangan kau azab umat aku di dunia ni, tangguhkan dulu. Jangan buat macam umat dulu. Jadi Allah perkenankan selamat kita. Tapi itulah, sepatutnya nikmat itu kita guna betul-betul kan. Kalau dah tak kena azab di dunia macam umat dulu, taubatlah. Terus salah buat lagi kan. Tapi ialah manusia ni macam-macam perangai kan. Jadi sebab itu ibu ayah sekalian, maknanya tugasan kita cuba menjadi hamba Allah yang taat. Jangan melawan kan. Tolong, saya selalu sebutlah kalau modul Rasul ni, tolong renung balik, hargai balik, tolong orang kata macam mana menyelami, ayat dia tu kan, menyelami, tolong rasai betapa perit, betapa sukar, betapa susahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bawa Islam, nak sebarkan Islam, nak perjuangkan Islam selama 63 tahun baginda hidup. Cuba renung balik susah payah baginda, tolong hargai baik-baik. Yalah, bahasa mudah saya sebut, tolonglah kesian ke Nabi. Tolong rasa kesian dekat Nabi tak. Susah payah Nabi bawa agama, susah payah Nabi ceramah, kena halau, kena baling batu, sembunyi dalam gua, hampir dibunuh pada masa itu. Macam-macam perjuangan yang Rasulullah pernah hadapi. Jadi tugas kita adalah faham baik-baik, tolong rasa susahnya kerja yang Nabi buat, susahnya kerja yang Rasulullah buat. Penat lelah Nabi itu tolonglah hargai lah. Kesian kat Nabi, kesian Nabi ni dah lah kesian kat kita banyak, kita pula langsung tak kesian kat baginda. Tolong kesian. Penat Nabi berdakwah kan, penat Nabi berlawan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, walhal pak saudara, jangan main-main. Kita nak berhujah dengan saudara mara ni susah. Itulah yang baginda Rasul tempuh kan, dengan rumah Nabi yang sempit, kelengkapan hidup Nabi yang serba sederhana. Kita ni kemewah banyak daripada Nabi kan, dengan aircon, dengan internet, dengan rumah selesa berapa bilik, kita tak kereta lagi. Tolonglah hargai lah, tolong. Kita ambil, orang kata, semangat maulid ni untuk kita terus menanamkan rasa cinta sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih UTS Nur Aini Bakar tu, kawan sekolah saya dulu. Jumpa kat FB kawan sekolah. Amin, 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 insyaAllah. Kak Maria Chan, terima kasih.
Nur Aini Bakar, terima kasih banyak. Tuan Haji Ismaidin, Ayu Saim. Saya dah 23 tahun di Arizona. Woi, lamanya. Alhamdulillah, amin. Islam itu indah walaupun di mana kita berada, tetap dengan pegangan Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ayu Saim yang dah 23 tahun berada di bumi Uncle Sam. Kan Amerika ni orang panggil bumi Uncle Sam kan. Sekarang ni tengah Tengah apa dia panggil? Pilihan raya presiden lah, kempen. Jadi apa pun betul lah macam Ayu sebut, di mana pun kita berada, tak kira di Amerika ke, kutub utara, kutub selatan sekalipun, pastikan bila Islam tu dah bertapak dalam dada kita ni, orang kata campaklah ke mana pun, insya-Allah kita boleh sesuaikan hidup dengan agama Islam. Sebab Islam ni dipanggil the way of life. Kan? Dia boleh menyerap semua lokasi, semua keadaan, semua situasi, semua dia boleh masuk. Kulit hitam ke, kulit putih ke, negara orang putih ke, negara orang Melayu ke, negara Cina ke, negara komunis ke, semua dia boleh masuk. Itu hebatnya Islam yang Allah beri pada kita tak? Jadi seronok saya malam ni ada orang jauh dengar kuliah kita. Alhamdulillah, seronok saya. Rasa terharu pun ada juga kan. Saya tak pernah sampai lagi. Amerika saya tak pernah sampai lagi. Mana tahu tak, lepas-lepas Covid ni ada rezeki ke, terloncat ke Amerika ke, mana tahu. Kan? Kita tak tahu ke depan kan. Jadi apa pun, terima kasihlah Ayu sekeluarga yang sudi bersama kita pada malam ni. Alhamdulillah. UTS cari ketua kelas tak jumpa ni. Ketua kelas hilang malam ni. Kan? Dia tak dapat dikesan. UTS buat-buat tenang, kita punya ketua kelas telah hilang daripada radar kita. Kita doa yang terbaik insya-Allah. Terima kasih Kak Maria Chan. Hargailah perjuangan Nabi SAW dalam menjalankan urusan Allah. Betul. Sama juga Nur Aini Bakar sebut. Terima kasih. Tak, betul lah. Susahnya Nabi jangan main-main. Sampai kena pulau 3 tahun. Kita baca dalam sejarah kan. Saya pun mengajar kitab sirah. Adalah 2-3 tempat saya mengajar. Nabi kena pulau 3 tahun. Masa mula-mula bawa Islam. Orang tak kenal Islam tu apa kan. Abu Jahal rasa pelik. Apa benda agama yang Muhammad bawa ni. Itu tak boleh, ini tak boleh kan. Minum arak tak boleh, berjudi, berzina semua tak boleh. Yang bercanggah dengan fahaman jahiliah pada masa itu. Kan, mereka jadi pelik. Akhirnya mereka pulaukan Nabi. Bayangkan sahabat ibu ayah sekalian, Nabi dan Bani Hashim dan Bani Muttalib, dua keturunan besar Nabi ni, Bani Hashim dan Bani Muttalib, dipulaukan oleh puak-puak Quraisy pada masa itu selama 3 tahun. Ibarat 3 tahun tu macam kena lockdown. Macam Nabi kena lockdown. Tak boleh keluar, tak boleh meniaga dengan orang Quraisy. Wa imam tak boleh menikah kahwin dengan orang-orang Quraisy sekalipun pada masa itu. Sampai tahap itu. Susahnya Nabi, sampai dalam riwayat menyebut Nabi terpaksa makan daun kayu yang kering. Allahu Akbar. Kan? Nabi makan daun kayu. Kita tak pernah. Kan? Jadi tolonglah. Sempena Maulid ni, kita tanamkan betul-betul kecintaan kita pada baginda yang mulia. Kita perbanyakkan selawat itu yang selalu tok-tok guru kita pesan. Ulama kita pesan. Apa pun dalam hidup ni masalah yang kita hadap, apa sajalah ulama kata, tolong perkemaskan dengan selawat. Atau bahasa mudah yang senang kita nak faham, usahakan tiap-tiap hari selawat Nabi, jangan tinggal. Orang kata sebagai bukti tak? Sebagai bukti sayang kita pada baginda, sebagai bukti kecintaan kita yang tak berbelah bagi, sebagai bukti yang kita ni betul-betul kasih pada beliau. Kan? Itu bukti kena ada sahabat sekalian. Saya ingat masa saya sekolah agama menengah tinggi Kuala Kubu Baru,
Masa tu saya tingkatan 6, form 6, lower 6 dengan upper 6, 6 bawah 6 atas, tahun 92 93. Jadi masa tu kami punya pengetua, guru besar lah orang panggil lah. Pengetua ni istilahnya untuk sekolah menengah Kalau guru besar tu sekolah rendah kan. Kalau saya silap, saya minta maaf lah, lama dah tinggal sekolah kan. Jadi masa tu pengetua kami Al-Fadil Ustaz, kami panggil dia masa tu Ustaz Tamyiz, nama dia Haji Muhammad Tamyiz bin Haji Abdul Wahid. Dia pengetua. Sekarang ni, hari ni dia jadi mufti Kerajaan Negeri Selangor, Alhamdulillah. Orang dia baik, lemah lembut, berilmu dan sangat tinggi lah ilmu dia. Dia mengajar di Iraq pada masa itulah. Jadi dia mengajar kami usul fiqh, dia mengajar kita usul fiqh. Jadi saya ingat antara kaedah yang dia pernah sebut kan, saya ingat sampai hari ni. Sebab kita kena hafal kaedah tu kan. Antaranya disebut dalam kaedah usul fiqh, la tatakallam illa wa ma'akad dalil. Jangan kamu bercakap kalau tidak ada bukti. Macam tu. Itu kaedah usul. Kalau tak ada bukti, diam-diam. Jangan cakap apa-apa. So benda ni kita boleh relate dengan sayang ke Nabi tadi. Bila kita kata, Ustaz, saya sayang Nabi, Ustaz. Okey, apa bukti? Kan? Apa bukti? Entah. Kalau entah, jangan sembang. Mengarut je kan. Kalau tak ada bukti, dan diam. Jangan sembang banyak. Mengarut. Sebab bukti tak ada kan. Macam kita katalah, saya sayang keluarga saya, Ustaz. Saya sayang isteri. Saya sayang anak-anak saya. Saya sayang kerjaya saya. Saya sayang negara Malaysia. Apa bukti kita sayang? Contoh tak? Contoh. Jadi sebab itu, tengok balik. Apa bukti saya sayang Nabi? Okey, apa bukti? Selawat tidak, ikut arahan Nabi tidak, dengar cakap Nabi tidak. Mana buktinya? Contoh, bukan nak marah. Contoh. Tak, kita bagi contoh supaya faham. Maknanya bila kita mengaku aku sayang Nabi, mesti ada bukti kan. Jangan buat orang kata cakap kosong macam tu, tak mau. Sembang bergegar kosong ni kita tak nak. Aku sayang Rasul, bukti selawat. Kalau boleh tiap-tiap hari kita selawat, tolonglah. Banyak mana itu terpulang lah kan. Cuma berdasarkan kisah sahabat, ditanya Nabi nak banyak mana, selawat tiap-tiap hari, Nabi kata lagi banyak lagi bagus. Itu aja. Kaedah dia, lagi banyak lagi bagus. Macam tu tak? Okay, clear no? Alright. Wan Muhammad Zain, waktu Arizona sekarang lebih kurang 10 pagi. Dia macam 12 jam kan. 12 jam kalau tak silap saya, Amerika ni dengan Malaysia. Mana kita ke 9 malam, dia 9 pagi. Macam tu lah, lebih-lebih kurang, kalau tak silap lah. Kalau tak silap, mana betul lah tu. Kan. Kemudian Cik Su, sama-sama. Ayu Saim, sila datang ke Arizona Ustaz, disambut dengan mulia insya-Allah. Amin. Ada rezeki nanti kita sampai sana insya-Allah. Bolehlah Ayu sambut Ustaz nanti insya-Allah. Terima kasih Kak Nirma Nasir daripada Singapura. Terima kasih banyak. Geng-geng Singapura pun ramai yang support kuliah-kuliah yang kita pancarkan daripada audio kuliah ni. Kan, bukan kuliah saya je lah, ramai lagi ustaz-ustaz lain kan. Tapi geng Singapura pun ramai, alhamdulillah. Terima kasih banyak. UTS saya hanya sampai Turki je, tak sampai lagi. Maai jauhnya kan. Saya pun paling jauh Turki juga. Paling jauh Mekah lah kan. Mekah, Turki, China, itu je lah yang saya pernah sampai. Lain tak pernah. Singapura pernah lah dulu kan, zaman-zaman kecil-kecil dulu. Yang besar-besar ni pernah lah beberapa tahun lepas. Adik ipar saya kahwin dengan orang Singapura kan. Jadi pernah sampai lah. Kenapa tak ramai malam ni? Orang cuti kot ke UTS kan. Mungkin cuti, kau orang keluar berehat, makan malam, biasalah kan.
3-40 orang tengok pun alhamdulillah kan. Yang penting ilmu tu kita sampai. Yalah, tapi lagi banyak lagi meriah kan. Tapi tak kisah pun berapa yang ada, alhamdulillah kan. Terima kasih Kak Jamalia Rahmat, Azam audio kuliah, terima kasih Azam. Kak Jamalia, betul Ustaz, pengetua untuk sekolah menengah. Betul lah tu. Nur Aini Bakar, tanamkan cinta pada baginda Rasul, insya-Allah, amin. Terima kasih, air mata kasih. Sekarang ni jam 6 suku pagi, lepas subuh dan sampai dah tempat kerja. Dia awal masuk kerja kan. Sana sekarang ni apa, winter ke? Bukan winter ke? Winter ke? Saya pun tak pastilah sama ke winter ke, macam nak ke winter kot rasanya, wallahualam. Mungkin Ayu boleh sahkan lah kan, cuaca di sana tengah musim apa agak-agak. Kalau di Malaysia ni musim apa sekarang? Nak musim durian dah habis lah kan. Sekarang ni Malaysia macam tu lah, sekejap hujan, sekejap panas kan. Cuma kemarin dulu tu ada ribut di tengah laut di Miri tu kan. Yang tu ada kejadian 2 orang meninggal tu. Jadi kita doa yang terbaik lah, insya-Allah. Nani kalau Ustaz pergi US bawalah rombongan FB. Tak apa, kita pergi rombongan Makcik Kiah nanti. Kan, kita catat satu flight, kita pergi lah. Manalah tahu tak, berangan dulu. Winter hari Khamis, baru nak start winter lah, insya-Allah. Alright, so akhir sekali kuliah kita nak habis dah ni kan. Akhir sekali, sebagai kesimpulan, yang pertama, sahabat sekalian, tolong hargai kelebihan kita menjadi umat Rasulullah SAW, umat Muhammad yang paling mulia, umat yang terbaik, insya-Allah. Dan buktikan nilai terbaik kita sebagai umat tu, kita buktikan dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah. Ya, jangan buat lebih kurang. Dan nombor 2, saya pesan pada diri saya, kita semua yang mendengar, yang menonton, yang apa pada malam ni, tolong tiap-tiap hari kalau boleh jangan tinggal selawat. Tolong. Bukti itu salah satu bukti, bukan itu bukti utama, salah satu kan. Selain kita ikut sunnah, selain kita tiru akhlak Nabi, selain kita ziarah baginda di Madinah umpamanya kan. Tapi benda tu tak boleh nak buat selalu kan. Kena tunggu musim tertentu, umrah ke haji baru boleh. Sekarang ni pun dah payah dah umrah haji ni. Tengok macam mana. Mana yang boleh on dulu kita jalan. Kita buat selawat tak ada masalah, hari-hari kita boleh buat tak. Selawat yang macam mana Ustaz, ikut kita lah. Ulama' dah atur beratus jenis selawat, pilih je lah yang mana-mana, yang pendek, yang panjang, yang sederhana, yang macam-macam, buatlah. Yang penting kita memuji-muji junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Tu bos bos audio kuliah dah bunyi. Boleh je, kita boleh try ziarah overseas dengan URN dan FAN. InsyaAllah COVID okey, kita plan. Setuju? Ada berani kan. Habis clear esok, kita atur kan, jangan risau. Untuk FAN, ada FAN untuk club, welcome to the club kan. Untuk club audio kuliah kita ni, siapa nak join esok, kita atur lah. Kita pergi Turki ke Amerika ke mana, ikut lah mana yang rasa sesuai. Ada rezeki lebih besok kan, ada sumbangan daripada tuan-tuan pada audio kuliah, kita atur yang terbaik. Tapi kena masuk akaun dulu lah. Akaun yang tertera tu kan, audio kuliah, insya-Allah. Terima kasih Tohun, Kak Maria Chan, Jamalia Jaafar, Cik Su, terima kasih UTS, terima kasih banyak. Dalam hati pun boleh selawat kan Ustaz? Boleh, tak masalah. Dalam hati boleh, di mulut pun boleh kan, dua-dua pun boleh, tak ada apa-apa masalah. InsyaAllah. Baik, so terima kasih banyak pada semua yang bersama malam ni, daripada Malaysia, daripada Singapura kan. Terima kasih juga Ayu daripada
Arizona tadi. Terima kasih banyak yang bersama, dan malam besok boleh join lagi kalau Ayu ada kesempatan dan sahabat yang lain. Kita buat kelas tiap malam sampai 9 November lah, sepanjang PKPB ni. InsyaAllah selepas Isyak waktu Malaysia 8.45 malam setiap malam, insyaAllah. Mungkin hari Ahad je lah kita cuti kan. Lepas tu hari lain kita akan on macam biasa. So malam besok ada hari Jumaat, insyaAllah 8.45 malam kita akan bacakan hadis Nabi yang lain. Satu malam kita ambil satu hadis Nabi, insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih pada semua warga negara Malaysia, Singapura, Indonesia yang menetap di Amerika dan sebagainya. Terima kasih banyak. Kak Maria Chan, terima kasih. Tuan Haji Ismaidin, Tini Rahayu, terima kasih banyak. Ayu Saim, terima kasih. Terima kasih juga secara peribadi. Ayu mendengar pada pagi kat sana pagi di Amerika kan, pada malam ini. Terima kasih banyak. Besok boleh join lagi, insya-Allah 8.45 malam waktu Malaysia lah. Terima kasih UTS, Tuan Haji Ghazali Arsyad, Wan Makzin, Ustaz Imam Mekah dan Madinah sekarang dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Saya rasa macam tu, keturunan tu dijaga tak? Keturunan yang akan menjaga Masjidil Haram ni, itu memang dijaga rapi lah, daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Terima kasih Kak Saliza Agus, Habibah Abdullah, Kak Zaleha Adnan. InsyaAllah selawat Sultan, fadilatnya sekali baca bersamaan berapa tu, 1 juta, 2, 4, 100,000, 100,000 kali, insyaAllah. Baik, Kak Rohana Rejab, terima kasih banyak. So insyaAllah kita end di sini dulu. Kita jumpa malam besok 8.45 malam. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi pada semua. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih pada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.